Bicara rentas parti kembali lagi. Saya Haris Ashraf Hasnan. Menjelang pembentangan bajet 2023, pelbagai perkara perlu kita bincangkan. Termasuklah apakah nasib anak muda. Bersama dengan saya, 3 orang panel hari ini, perkara-perkara penting akan kami bincangkan. Luqman Long, Ketua Penerangan Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda, YB Michelle Ng yang merupakan ADUN Subang Jaya dan juga Ketua Biro Dasar Awam DEPSI, serta saudara Johari Yazid yang merupakan Bendahari Pemuda UMNO Malaysia dan juga Ketua Pemuda UMNO Ceras. Perbincangan kita hari ini begitu pantas, kita nak melihat kepada bajet 2023, apa yang perlu menjadi fokus kepada anak muda. Bagaimana bajet 2023 ini perlu menjadi teras kepada, kalau kita nak melihat pemulihan ekonomi belia, isu melibatkan peluang pekerjaan pada masa sama untuk menangani pengangguran. Saya mulakan dengan saudara Luqman, kemudian YB Michelle, diikuti saudara Johari. Luqman. Haris, terima kasih banyak-banyak jemput. Pertama, bila kita cerita tentang belanjawan 2023 untuk meningkatkan peluang ekonomi kepada belia, kita kena ingat belia hari ini kita ada banyak graduan. Setiap tahun kita produce dalam 200 ke 350 ribu graduan. Kita juga ada masalah pelajar-pelajar lepasan SPM yang tidak mahu meneruskan pengajian. 72% ataupun 390 ribu pelajar SPM tidak mahu meneruskan pengajian. Jadi saya rasa dalam belanjawan ni, benda paling penting kita kena nilai adalah bagaimana kita nak menawarkan peluang kerja kepada mereka ini selain daripada jurusan-jurusan yang selalu kita sebut. Seperti STEM. Kita kena fokus lebih banyak kepada jurusan-jurusan TVET pada pendapat saya. Kerana jurusan TVET ini lebih cepat, lebih pantas dan mempunyai marketability yang lebih tinggi dalam kalangan golongan-golongan belia ini. Sebab itu, dalam belanjawan 2023, fokus yang perlu diberikan oleh kerajaan kita pada hari ini adalah untuk memperkasakan TVET. Kita kena buat reformasi kepada institusi TVET. Beri beasiswa penuh kepada pelajar-pelajar untuk meneruskan pengajian di dalam jurusan-jurusan yang lebih memenuhi tuntutan industri. Supaya tidak ada masalah mismatch dalam kalangan graduan dan juga apa tuntutan industri. Dan saya percaya masalah ini boleh dijawab ataupun diperhalusi dengan lebih baik dalam belanjawan ini menerusi fokus dan tuntutan yang lebih kepada pemerkasaan TVET kepada pelajar kita pada hari ini. YB Michelle, pemulihan ekonomi anak muda ini. Okey, baik. Bila kami bincang isu ekonomi belia, saudara Luqman telah tekankan isu kemahiran. Jadi bagi saya, kami juga kena lihat kepada ekonomis kita. So bagi saya, 3 things. Startup, unicorns. Kami kena tumpukan perhatian cara bagaimana kami nak bangunkan startups, cara bagaimana kami nak identify unicorns. Unicorns maksudnya dia berpotensi menjadi unicorn. Sebab dan juga unicorn. Sebab mengapa startup dan juga unicorns ni mampu mengadakan ripple effect. Jadi maksudnya dia akan ada impact terhadap ekonomi, impact terhadap pendapatan, impact terhadap pengangguran. Itu sebabnya kami tumpukan kepada mereka. What is the fiscal policy yang akan menyokong mereka? Cara bagaimana kami nak membimbing mereka dan juga cara bagaimana kami nak membantu mereka dari segi pentadbiran. Akhirnya, unicorns. Cara bagaimana kami nak attract mereka daripada syarikat-syarikat daripada luar negara untuk masuk dan melabur supaya kami boleh dapatkan kualiti kerja. Selalu kami kata kami nak jadi high income economy, jadi kami kena hasilkan pekerjaan-pekerjaan yang high quality juga. Masalah unicorn, sedikit saya mencelah. Masalah unicorn adalah nak menjadi unicorn, jalan daripada startup tu di pertengahan nak sampai ke unicorn tu, itu masalahnya. Saya interview dengan The Lorry dan juga melibatkan isu dari segi capital ventures dan sebagainya. In the middle, penyelesaiannya perlu ada. Jadi itu sebabnya saya tadi sebut fiscal policy. Sama ada melalui grant ataupun pelepasan cukai. Ini telah diamalkan di negara-negara lain. That is why kami lihat contohnya di Singapura di mana mereka ada tax exemption. Syarikat ini ingin pergi ke sana sebab ada sokongan dari segi kerajaan supaya mereka boleh dibangunkan. Saudara Johari, mungkin ada pandangan berkenaan dengan pemulihan ekonomi, terutama kalau kita bercakap soal anak muda ini menangani isu pengangguran sebagainya. Terima kasih saudara Haris dan ahli panel sekalian. Pertamanya, kita kena tengok anak muda sekarang ni lebih kepada ekonomi gig. Dan juga saya setuju dengan YB Michelle bahawa kita kena tumpukan lebih kepada startup company. Berbalik kepada soalan Haris tadi, mengatakan bahawa ada
masalah di pertengahan. In between tu, ya. Dan itulah yang perlu kerajaan tangani untuk bajet 2023 ini. Permudahkan cara, berikan geran, pastikan ada pemantauan yang betul melalui agensi-agensi yang berkaitan supaya hasilnya itu dapat membuka ruang kepada syarikat-syarikat baru yang diterajui oleh belia-belia yang mempunyai kemahiran, dan apabila mereka berjaya melahirkan syarikat-syarikat yang baik, mereka mencipta peluang-peluang pekerjaan yang lebih banyak kepada belia-belia, dan kemudian dengan hasil yang mereka dapat, dengan pertambahan hasil yang mereka dapat, tangga gaji dapat dipertingkatkan dan masalah pekerjaan belia-belia ini sedikit sebanyak dapat ditangani. Jadi perlu ada satu penekanan yang penting, terutamanya dari segi startup company yang lebih kepada area-area teknologi, yang mana benda perkara-perkara itu adalah trend sekarang ini. Jadi bagi saya, untuk bajet 2023, pertama perlu lihat kepada gig ekonomi ini dari segi bajet yang lebih kepada mereka. Kedua, dari segi startup company. Kerana startup company ini perlu diberi perhatian, kerana inilah yang mana cita rasa anak muda sekarang yang mampu meningkatkan peluang-peluang pekerjaan kepada belia-belia. Antara masalah selain kalau kita bercakap soal nak mencapai menjadi status unicorn, itu memang panjang ceritanya, susah juga perjalanan itu. Sebenarnya lagi-lagi dalam market kita Malaysia yang kecil, tak boleh hanya melihat kepada Malaysia tetapi di peringkat ASEAN sebagai contoh kan. Itu sudah tentu. Tetapi antara dilema lain, saya nak membawa perbincangan kita, antara dilema lain yang dilalui oleh anak muda adalah sandwich generation, generasi sandwich. Mereka mungkin pasangan yang baru berkahwin, ada anak kecil nak dibesarkan. Pada masa sama mereka juga mempunyai ibu bapa, sama ada yang dah berusia, uzur dan sebagainya yang perlu juga dijaga. Jadi mereka ini berada di tengah golongan yang disebut sebagai sandwich generation. Mungkin saya nak terus kepada YB Michelle berkenaan dengan isu ini, kerana isu ini amat penting untuk highlight dari segi nak membantu mereka ini, generasi ini. Bagaimana YB Michelle? Ya, saya mengangguk-angguk kepala sebab saya memang dalam sandwich generation. Okey. Saya baru lahirkan anak dan saya juga ada ibu bapa untuk jaga. Jadi bagi saya ada 3 perkara. Yang pertama, kami kena lihat kepada satu pelan tindakan peralihan. Especially for senior citizen. Sebab daripada orang dah bekerja, lepas tu bersara, kami tak ada sistem untuk menyokong mereka dari segi care ekonomi. Alright? Di negara lain contohnya, mereka lihat dari segi pelbagai sudut. Perancang bandar, dari segi transport, dari segi akses kepada healthcare, ya, dari segi sokongan, contohnya you can get caregiver untuk melawat dekat rumah, lepas tu assisted living, lepas tu full time care. Jadi apakah pelan tindakan negara ini untuk golongan warga emas? 1. 2, kami juga kena ada halatuju untuk memastikan bahawa child care ini, penjagaan kanak-kanak, menjadi hak. That means sekarang kalau kami nak upah seorang untuk menjaga anak-anak, kami kena keluar duit kan daripada kocek sendiri. Itu bukan satu hak. Pendidikan merupakan satu hak. That means at 7 years old, 7 tahun, kami semua kena pergi ke sekolah. Sama ada hak yang sama juga boleh ditawarkan kepada mereka yang perlu penjagaan kanak-kanak. I think we have to go in that direction. Yang ketiga, isu pendapatan. Bila seorang dalam rumah ada ibu bapa yang kena jaga, ada kanak-kanak yang kena jaga, at least one person dah tak boleh kerja sebab dia dah jadi full time job penjagaan. Jadi kami nak menyelesaikan isu pendapatan juga, because pembelanjaan banyak. Nak jaga anak, nak jaga orang tua. So macam mana kami nak facilitate work from home punya policy, satu, dan juga macam mana kami nak membangunkan bisnes dari rumah untuk penjaga, sama ada lelaki ke perempuan, ya. Saya nak tekankan itu. So 3 perkara yang kami kena lihat. Kalau dalam belanjawan ini sekurang-kurangnya ada pelan tindakan 2 yang saya sebut tadi, dan juga facilitate work from home and bangunkan kerja dari rumah, I think we'll be able to solve the issue of sandwich generation. Menarik sekali. Mungkin Saudara Johari ada pandangan berkenaan dengan isu ini. Berkenaan isu ini, apabila kita melihat kepada sandwich generation ini, kekangan kewangan itu adalah satu perkara yang paling utama. Dahlah dengan kekangan tempat kerja, kekangan kehidupan, kekangan kewangan. Jadi pada pendapat saya, dari segi kerajaan, kita perlu memberi insentif-insentif yang baik, yang berkesan kepada golongan-golongan ini supaya mereka dapat
keluar daripada bebanan ini. Ya. Contoh macam tadi YB Michelle sebutkan, hantar anak kepada nursery. Mungkin akan ada insentif-insentif ataupun dari segi belanjawan yang dapat memberikan lebih pelepasan cukai kepada rakyat dari segi penghantaran anak ke nursery supaya dari segi kewangan mereka kurang bebanan. Betul. Dari segi majikan pula, mungkin kerajaan boleh mencadangkan mana-mana majikan yang memberikan masa bekerja yang fleksibel akan dapat certain pelepasan cukai ataupun potongan cukai kepada insentif kepada syarikat tu. So majikan pun dapat manfaat, pekerja pun dapat manfaat. Jadi keterangkuman inilah yang akan menyebabkan rakyat rasa kurang beban dan seterusnya dapat menjalankan kehidupan dengan lebih berkualiti. Jadi ini antara perkara-perkara yang saya rasa kerajaan dari segi bajet 2023 ni saya kira bajet untuk pembangunan negara dari segi fizikal, maknanya pembangunan infrastruktur ni perlu dikurangkan sikit tetapi perlu ditambah kepada bajet kepada pembangunan modal insan seperti apa yang saya sebutkan sebentar tadi. Kesejahteraan rakyat itu. Ya. Itu yang dikatakan oleh Tengku Zafrul. Mungkin saudara Lokman ada pandangan. Pendapat saya dalam belanjawan 2023 ni untuk berhadapan dengan masalah sandwich generation ini adalah asasnya kita kena memudahkan kehidupan mereka untuk hidup. Sejahterakan itu. Sejahterakan hidup mereka tu. Nak kena jaga ibu bapa, nak kena jaga anak-anak. Dan dalam banyak situasi mereka bukan setakat kena jaga ibu bapa. Kena jaga pakcik dan makcik mereka. Kena jaga adik-beradik mereka sendiri ada atuk nenek dan sebagainya. Atuk nenek dan sebagainya. Ya. Jadi 3 perkara yang saya nak cadangkan. Nombor 1 adalah untuk kerajaan berhadapan dengan isu kos sara hidup. Ya. Isu gaji minimum contohnya, gaji bermaruah dan peluang pekerjaan yang lebih baik contohnya. Ya. Yang pertama. Kedua adalah dari sudut penjagaan kesihatan. Saya percaya bahawa dalam belanjawan ini kita perlu invest more in our healthcare. Okey. Kita perlu laburkan lebih banyak, meningkatkan kualiti penjagaan kesihatan seluruh negara, lebihkan peruntukan kepada klinik-klinik kesihatan, bukan saja kepada hospital-hospital besar awam. Betul. Supaya apabila ada masalah kesihatan, terutamanya dalam kalangan ibu bapa, atuk nenek seperti yang Harid sebutkan tadi itu, kita ada ruang yang boleh memudahkan dan meringankan beban anak-anak untuk jaga ibu bapa itu sendiri. Itu yang kedua, invest in our healthcare. Yang ketiga adalah untuk kita luaskan jaringan keselamatan sosial dan kebajikan. Okey. Contohnya, apa yang belanjawan 2023 ini boleh buat adalah seperti memberi peruntukan tambahan, insentif kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey. Supaya mereka dapat menyentuh lebih banyak masyarakat di luar sana itu dengan lebih ramai, lebih cepat, birokrasi lebih kurang dan sebagainya. Betul. Barulah apabila kita menjaga keluarga, ada ahli keluarga yang sakit, ada fasiliti kesihatan yang murah, cekap dan cepat untuk mereka. Kalau mereka nak hantar anak-anak sebab mereka nak pergi bekerja, nak hantar anak-anak ke taskar, ada taskar percuma. Contohnya kepada mereka. Kalau anda pengusaha taskar dan juga rumah kebajikan warga tua, kita ada insentif dan potongan cukai untuk tempoh 5 tahun pertama selepas kamu buka pusat kebajikan itu. Ya. Ini adalah satu sistem yang boleh menyokong dan menolak mereka ini jadi push factor supaya mereka ini lebih mahu fokus kepada isu-isu kebajikan untuk menyelesaikan masalah sandwich generation. Okey, baik Lokman, banyak lagi sebenarnya perbincangan kita nak melihat kepada pelbagai isu pada masa sama. Isu modal insan, sumber manusia ini antara perkara yang membelenggu Malaysia. Brain drain itu antara permasalahan utama. Macam mana kita nak bincangkan? Bicara rentas parti, berhenti rehat seketika, kita bersambung selepas ini. Bertemu kembali dalam Bicara Rentas Parti. Bersama saya pada ketika ini adalah saudara Lokman Long, Ketua Penerangan Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda, YB Michelle Ng, Adun Subang Jaya dan juga Ketua Biro Dasar Awam DAPSI, serta saudara Johari Yazid yang merupakan Bendahari Pemuda UMNO Malaysia yang juga Ketua Pemuda UMNO Ceras. Kita masih lagi membincangkan isu apa nasib anak muda. Kita nak terus sahaja kepada isu antara lain adalah melibatkan isu pendidikan, pendidikan sepanjang hayat. Sekarang ini kita bercakap soal reskill, upskill.
mungkin kita boleh mulakan dengan saudara Johari. Apakah bentuk program ataupun pelaksanaan inisiatif dasar yang boleh dilaksanakan di dalam bajet 2023? Kita tahu walaupun ianya hanya setahun bajet 2023, tapi banyak perkara-perkara penting yang boleh dilaksanakan melibatkan isu melahirkan modal insan yang lebih baik ini, saudara Johari. Okey, berkenaan dengan pembelajaran sepanjang hayat, reskill, upskill, sebenarnya kita perlu mengubah sedikit dasar pendidikan kita ni bukan hanya bertumpu kepada pembelajaran terhadap peperiksaan semata-mata. Exam oriented. Jadi daripada awal perlu ada perubahan minda ataupun perubahan kurikulum yang mana daripada peringkat awal semulanya mereka di alam tadika perlu diterapkan perkara-perkara berkaitan dengan vocational, berkenaan dengan teknikal, yang mana daripada situ kita boleh melihat bahawa di mana tahap kemahiran anak-anak ini. Dan daripada situlah baru kita boleh develop satu perkara yang lebih baik lagi apabila kita dah tak perlu sangat tertumpu kepada perkara-perkara kursus-kursus pembelajaran yang biasa. Kena jadi lawyer, kena jadi engineer, kena jadi accountant. Walhal banyak perkara-perkara lain ataupun benda-benda lain yang mampu meningkatkan kemahiran anak-anak itu. Dari segi teknikal, mungkin jadi chef, mungkin jadi programmer ataupun mungkin jadi orang yang mampu menjual di peringkat menggunakan media sosial sebagai satu medium untuk mendapatkan pendapatan, yang mana benda perkara-perkara ini dapat dibantu atau disokong oleh bajet yang diberikan oleh kerajaan melalui grant, melalui pelepasan cukai yang sewajarnya. Jadi apabila kita tahu apakah aspek kekuatan anak-anak kita daripada kecil, daripada mula, dan kerajaan bantu pula dengan bajet dari sudut grant, dari sudut pelepasan cukai, dari sudut insentif-insentif penggajian yang sepatutnya, maka modal insan ini secara tidak langsung dapat kita tingkatkan lagi ke satu tahap yang lebih baik, dan akhirnya ianya dapat memberikan kesejahteraan yang baik kepada individu itu sendiri dan juga kepada negara kita secara khususnya. Ya. Luqman mungkin nak kaitkan dengan tadi ada bangkitkan isu TVET kan. TVET, Mungkin ada kita bridgingkan daripada isu TVET tadi ke isu ini. Bila kita cerita tentang pembelajaran sepanjang hayat, kerajaan tidak seharusnya melihat graduan ini hanya dalam jurusan-jurusan konvensional. Okay. Sebab tu saya setuju bila Cik Johari sebut tadi tentang kita tidak boleh terlalu fokus untuk lahirkan lebih banyak jurutera, lebih banyak peguam, lebih banyak doktor. Sebab hakikatnya baru ni dalam laporan ditunjukkan 37% jurutera di Malaysia ini mempunyai pendapatan kurang daripada RM2,000. Ya. Jadi sebab itu saya sebut juga lepasan SPM dah tak mau belajar. Sebab kalau mereka belajar dengan mereka bekerja terus, mereka dapat gaji lagi besar apabila mereka bekerja terus. Dan apabila kita nak cerita tentang keluar daripada jurusan-jurusan konvensional ini, kerajaan seharusnya meletakkan fokus dalam belanjawan ini untuk bekerja bersama dengan kumpulan-kumpulan startup. Okay. Web3 contohnya. Ataupun mereka yang dalam dunia teknologi dan juga pertanian. Sebab itu bila YB Michelle sebut tadi tentang startup, unicorn dan sebagainya, saya sangat setuju. Dan di Malaysia, walaupun jumlah unicorn kita sangat kecil, macam Harid sebut sangat susah untuk sampai ke peringkat unicorn, tapi kita ada banyak startup-startup yang mempunyai potensi besar. Betul. Contohnya seperti High Wealth, Delori. Cik Harid sebut tadi Delori. Kita ada CoinGecko, iaitu sebuah syarikat yang menggunakan blockchain services and technology untuk bawa isu-isu Web3 ini dan dapat pendapatan lebih besar daripada itu. Jadi kenapa kerajaan tidak boleh invest lebih banyak, beri lebih banyak ruang, insentif, match grant contohnya. Kalau majikan beri kamu RM2,000, kerajaan tambah lagi RM500 untuk menggalakkan lebih banyak belia kita menceburi bidang-bidang di luar konvensional. Jadi adakah ini bermaksud kita lebih fokus, kita sepatutnya fokus kepada place and train, bukan lagi kita train and place? Betul. Pandangan Luqman. Betul, saya setuju. Sebab tu saya rasa pendidikan ini tidak boleh terhad
kepada jurusan dan sijil yang kita ambil. Tetapi pendidikan itu lebih baik kalau disekalikan bersama dengan industri. Ya. Kita ada banyak rakan-rakan industri, tapi tak perlu tengok kepada syarikat-syarikat besar seperti Felda, Sime Darby dan sebagainya. Tengok kepada startup. Tengok kepada syarikat-syarikat orang-orang muda. Sebab mereka berjaya daripada sebuah institusi ataupun establishment yang kecil menjadi sebuah syarikat yang beruntung tinggi dan sebagainya. Jadi saya percaya belia kita perlu digalakkan untuk masuk ke dalam bidang-bidang ini. Sebab kalau nak jadi jurutera, gaji dah rendah sekarang ni. Jadi cuba ceburi bidang blockchain contohnya. Startup, perniagaan-perniagaan digital dan sebagainya yang saya rasa boleh untuk diterapkan di dalam Belanjawan 2023. YB Michelle, bila saya sebut place and train tadi, yes. Sebab ini dalam nota saya. Okey, boleh teruskan YB. Sebenarnya di lapangan, apa yang kami nampak, peluang pekerjaan itu ada, tetapi ada mismatch. Okey. Jadi kami ada peluang pekerjaan, at the same time kami ada kadar pengangguran di kalangan belia yang tinggi. Setakat Q1 2022, 11.1%. Alright. Jadi macam mana kami nak selesaikan isu mismatch ini? Exactly apa yang Haris cakap tadi. It is not to train and place. Ya, sebab kami kalau train and place tak boleh selesaikan masalah peluang pekerjaan yang tidak diambil sekarang. Tapi kami place and train. Masalah dia di sini. Sekarang, cara konvensional kami mengupah kerja, kami ada job description. Betul. Kalau you tak fulfill job description tersebut, maka saya tak akan upah. Why? Because untuk train, dia sebenarnya satu kos kepada majikan. Jadi macam mana kami nak menggalakkan mereka untuk mengambil pekerja-pekerja yang mungkin tak ada kemahiran sedia ada. It is to, bagi saya, subsidi gaji. Kalau kami ada subsidi gaji untuk suatu tempoh masa di mana majikan kena keluarkan dana untuk melatih, contohnya 6 months, maka mereka akan rasa lebih rela untuk mengupah mereka yang mungkin tak ada skill set sedia ada. Alright. Selepas itu, untuk mengelakkan berlakunya pekerja-pekerja yang memberhenti kerja atau diberhenti kerja, kena ada satu syarat yang dipenuhi. So for example, kalau kerajaan kata untuk 6 months saya akan ada subsidi gaji untuk let's say belia lah. Alright, sebanyak RM500 untuk majikan yang layak untuk participate. Tapi syaratnya selepas itu pekerja tersebut kena teruskan bekerja di syarikat tersebut untuk suatu tempoh masa, contohnya 1 tahun ataupun 2 tahun. Baru sahaja masalah ini dapat diselesaikan secara menyeluruh. Okey. Kita berbaki dalam lebih kurang dalam 3 minit. Saya memberi ruang seorang 1 minit. Harapan menjelang bajet 2023, Luqman. Bajet kali ini perlu menjadi bajet untuk berhadapan dengan krisis iklim. Ini saya kena bawa. Isu tentang pencegahan banjir, menambah peruntukan kepada anggota-anggota keselamatan kita di luar sana. Peruntukan untuk menangkis dan berhadapan dengan bencana alam. Ini harus jadi tuntutan dalam Belanjawan Bajet 2023 kali ini. YB Michelle? Bagi saya, kami kena tumpukan kepada kesihatan mental. Di Malaysia, di negeri Kedah dan juga Sabah, untuk setiap 100,000 orang, kami hanya ada setengah orang psikiatris. Bukan satu orang, setengah orang psikiatris. WHO memerlukan kami adakan satu psikiatris untuk setiap 10,000 orang. Jadi kami kena ada hala tuju ke arah sasaran tersebut. Saudara Johari. Bajet 2023, saya kira kita perlu lebih memberi tumpuan apa yang YB Michelle cakap, apa yang Luqman cakap betul, tetapi kita juga perlu memberi lebih tumpuan kepada sektor pendidikan, yang mana kita terlupa dari sektor pendidikan itulah segala-galanya bermula. Apabila rakyat kita berilmu, infrastruktur pendidikan itu bagus, sumber makanan yang diberikan kepada pelajar-pelajar di sekolah itu bagus, barulah kita dapat melahirkan satu generasi yang bagus. Dan apabila kita dapat melahirkan satu generasi yang bagus, secara langsungnya keadaan negara itu akan bertambah baik. Dan bajet 2023 ini juga saya harapkan ianya tidak hanya bersasar secara spesifik kepada golongan B40, tetapi lihatlah juga kepada golongan M40 dan juga T20, yang mana selalu kita dengar rungutan mereka kurang mendapat banyak manfaat daripada lagi-lagi M40. Ramai sebenarnya, lagi-lagi kalau kita tengok selepas pembentangan bajet,
isu ataupun tweet penuh dekat Twitter sebenarnya. Betul. Mereka golongan muda yang bekerja, yang pendapatan nak dapat ni tak layak, nak dapat tu tak layak. Akhirnya macam apa yang sebenarnya kami dapat. Jadi banyak lagi perbincangan-perbincangan akan kami bawakan di Astro Awani, bukan sahaja menerusi program ini tetapi banyak lagi program-program akan kami bawakan, perbincangan merentas pelbagai isu menjelang pembentangan bajet 2023. Terima kasih sekali lagi kepada Ketua Penerangan Parti Ikatan Demokratik Malaysia, Saudara Lokman Long, dan juga YB Michelle Ng yang merupakan Adun Subang Jaya yang juga Ketua Biro Dasar Awam DEPSI, serta Saudara Johari Yazid yang merupakan Bendahari Pemuda UMNO Malaysia dan juga Ketua Pemuda UMNO Ceras. Sudah tentu, kita ada satu lagi episod bicara rentas parti yang akan kami bawakan menjelang minggu terakhir menjelang bajet 2023. Sekian sahaja, saya Haris Ashraf Hasnan. Salam hormat.